Okey, sekarang kita akan lihat apakah penentuan keuntungan. Maksudnya kita nak cari keuntungan sekiranya soalan memberikan kuantiti menggunakan kaedah margin caruman seunit ataupun margin caruman. Ingat lagi bagaimana nak cari margin caruman? Jualan seunit tolak kos berubah seunit. Okey, untuk kita mencapai keuntungan dalam perniagaan kita, macam biasa, kita akan ambil berapakah jumlah hasil dan tolak berapakah jumlah kos. Okey, itu semua orang tahu. Dan kalau kita nak cari keuntungan, sebenarnya formula ni dia pecahkan lagi, di mana cara nak cari jumlah hasil adalah unit keluaran. Unit ni akan diberikan dalam soalan. Okey, dan margin caruman seunit darab. Baru kita tolak kos tetap. Dia sebenarnya formula dia daripada formula ni tahu, dan dia pecahkan kepada margin caruman seunit supaya awak nampak bagaimana margin caruman seunit ni boleh kita kira dalam keuntungan. Okey, kita pergi kepada contoh. Awak lihat contoh di sini, contoh 9 contoh 9. Jualan seunit RM5, kos berubah seunit ni. Kos berubah seunit, ini kos berubah seunit. Okay. Dan kos tetap, ingat cikgu sebut kos tetap ni tak boleh seunit. Dia biasanya soalan akan bagi yang jumlah yang besar. Bagaimana kita nak kira untung jika mensasarkan, jika perniagaan wang ni mensasarkan A dan B? Macam mana nak cari untung tu kalau dia mensasarkan 115,000 unit dan 200,000 unit? Bagaimana? Okey, awak tengok kalau boleh hafal lah formula ni, hafal. Okey, ni untung sama dengan unit darab MC tolak kos tetap. Darab dulu, sebab tu dia buat kurungan darab dulu. Okey, awak lihat di sini, dan bila awak lihat jalan kerja dia, inilah dalam bentuk, bila untung dalam bentuk RM, bila unit dalam bentuk kuantiti. Kena jelas, kena dapat beza. Okey, boleh. Awak tengok jalan kerja ni, senang je. Jalan kerja saya rasa murid-murid akaun untuk matematik, asas matematik, tambah, tolak, dalam bahagi, darab bahagi, cikgu rasa awak semua dah mahir. Okey. Seterusnya, bagaimana kita nak cari kuantiti sekiranya diberikan untung? Tadi, bagaimana kita nak cari untung sekiranya diberi kuantiti? Sekarang, bagaimana kita nak cari kuantiti jika diberikan untung menggunakan margin caruman? Okey, ini formula dia. Okey, yang ni kita nak cari kos tetap tambah untung sasaran ni memang diberikan dalam soalan lah. Okey, dah bahagi dengan margin caruman seunit. Okey, kalau boleh hafal lah formula ni. Biasanya memang akan keluar, memang akan sentiasa ditanya lah. Kalau dia untuk kaedah formula ni memang akan ditanya benda-benda macam ni. Okey, kita lihat contoh. Contoh 9 tadi, perniagaan awak ni dia sasarkan keuntungan pula. Berapakah unit ni? Menyasarkan keuntungan 200,000. Okey, jangan lupa setiap kali pengiraan, setiap kali apa yang awak nak buat, awak nak jawab dalam exam ke apa yang melibatkan pengiraan, tulislah formula. Okey, kena buat macam tu. Okey, 45,000 tambah 20,000. 45,000 ni kos tetap tengok dalam soalan ni, dia ada bagi kos tetap. Ni kos tetap okey. Cikgu scroll, dapat, nampak 450,000 unit. Ni, dia suruh cari unit sekiranya diberi untung. Yang ni dia suruh cari untung sekiranya diberikan unit. Itu sahaja. Hafal formula. Okey? Alright, ada lagi. Ni contoh 11. Berdasarkan contoh 9 lagi, kos berubah seunit berkurang pula. Jadi awak kena tolak. Berkurang sebanyak kena tolak 30 sen Kalau berkurang kepada, tu kena beza, kena tahu. Kira jumlah unit sabun mandi yang dikeluarkan menyasarkan keuntungan 200,000. Jadi kos berubah tadi RM4.50, tolak 30 sen jadi RM4.20. Nak cari margin caruman seunit, jualan seunit tolak kos berubah seunit. Awak lihat, sekiranya kos berubah berkurang, okey, dan dia punya unit pun semakin berkurang. Unit pengeluaran pun berkurang. Di sini sebelum ni 490,000 unit. Sekarang bila kos berubah berkurang, ialah kita kurangkan tepung, kira kita kurangkan pekerja. Jadi unit dia akan berkurang lah, sebab kos berubah akan selari dengan unit pengeluaran. Kalau kos berubah tinggi, unit pengeluaran dia tinggi. Ingat lagi tak?
Itu awak kena betul-betul faham betul-betul berkaitan dengan perjalanan pengiraan dalam kilang ni, melibatkan kuantiti yang dikeluarkan oleh kilang. Okey, boleh lihat lagi. Ini penyelesaian masalah yang ni sangat bagus. Cikgu galakkan awak tengok contoh 12 ni. Ni dia bagi perbezaan tahun. Sekiranya ada perbezaan tahun macam ni, okey, awak kena cari dia punya perubahan ni, kita kena cari. Okey, cikgu tunjuklah macam ni. Perniagaan Hani, syarikat Hani mengeluarkan produk Syakna. Paras keluaran 2016-2017 meningkat. Jumlah kos pasti meningkat lah kalau jumlah keluaran meningkat. Jumlah hasil pun meningkat. Okey, dia tanya kos berubah seunit. Kita anggap kos tetap ni malah. Maksudnya 2016 sama, 2017 sama. Malah sama. Dia dah anggap dah macam tu. Okey, kita beri kepada kos berubah seunit. Senang je. Awak ambil jumlah kos ni, awak tolak kos tetap malah. Awak ambil jumlah kos 135,000 ni, awak tolak 140,000, tolak 135,000. Kemudian awak bahagi dengan unit pengeluaran. Ni salah ni. Dia tak ada RM. Unit pengeluaran tak ada RM. Okey, awak baiki dalam buku teks ya. Okey, cikgu besarkan sikit. Nampak? Perbezaan 2016-2017 bahagi dengan perbezaan kuantiti 2016-2017. Sebab kita nak cari kos berubah seunit. Sebab tu bahagi RM RM2. Kalau ada perbezaan 2 tahun ni, kita cari beza dia dengan anggapan kos tetap tu malah. Okey, bagaimana kita nak cari kos tetap? Okey, kita dah dapat kos berubah. Awak lihat, kos berubah tadi kita dah dapat RM2 kan? Okey, kita carilah dalam mana-mana. Okey, kos berubah, cikgu tulis kat sini RM2. Ni cikgu padam. Okey, cikgu padam. Okey, bagaimana nak cari kos tetap? Apa formula dia? Jumlah kos sama dengan jumlah kos sama dengan kos tetap tambah kos berubah, kan? Jumlah kos dah ada dalam soalan. Awak pilih je, awak nak 2016 ke 2017, boleh je mana-mana. Lepas tu kos tetap tidak bagi, dia tanya kos berubah, dia bagi seunit, kita dah kira seunit. Jadi bagaimana kita nak dapat kos besar? Kita darab dengan unit pengeluaran. Pilih, awak nak 2016 ke 2017? Sama jawab. Jawapan dia menghasilkan jawapan yang sama. Ya, awak kira. Katalah awak ambil 2016, RM2 darab dengan 50,000. Okey, awak dapat apa? 100,000 kan? Jadi, cikgu kira di sini 135,000 sama dengan kos tetap kita cari tambah 100,000 kos berubah, kan? X, cikgu saja buat X sama dengan berapa nilai dia? 35,000. Ini cikgu ambil 2016. Cikgu kira 2016. Awak kira 2017 pun sama. Ini jawapan 2017. Tadi cikgu kira 35,000 ni 2016. Sama. Memang sama je. Okey? Boleh. Harga jualan seunit lagi senang. Okey, soalan seterusnya ialah harga jualan seunit. Harga jualan seunit lagi senang. Okey, ingat, jumlah yang besar bahagi unit pengeluaran. Awak pilih je awak nak yang mana. Tak ada masalah. Nak 2016 ke 2017 pun, sebab soalan dia tak cakap 2000 berapa kan. Soalan dia tanya harga jualan seunit. Awak pilih je lah nak 2017 ke nak 2016. Okey, cikgu ambil 2016. Awak ambil jumlah hasil 200,000 bahagi dengan unit pengeluaran. Ataupun 2017 ambil 290 jumlah hasil bahagi unit pengeluaran. Macam tu. Okey, so ada pengiraan di sinilah. Yang ni dia kira 2016. Awak kira 2017, sama, jawapan yang sama. Kemudian nak cari titik pulang modal 2016. Okey, dia dah sebut 2016, kita cari 2016 sajalah. Okey, jangan lupa titik pulang modal, kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit. Ataupun kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit darab dengan kos jualan seunit. Untuk dia cari dalam bentuk unit. Awak kalau nak buat dalam bentuk RM pun tak ada masalah. Boleh. Tapi lebih baik unit. Kalau nak buat dua jawapan pun tak ada masalah. Sebab titik pulang modal dia ada dua jawapan. Dalam unit dan juga dalam RM. Okey? Boleh.
Kemudian jika unit, jumlah unit, dia tanya jumlah unit sekiranya keuntungan 200,000. Jumlah unit sekiranya keuntungan 20,000. Guna formula yang atas ni. Mana cikgu scroll? Ni, jumlah pengeluaran ni. Cikgu padam ni, nampak conteng sangat. Guna formula yang ni. Okey. So, kita lihat pengiraan dia. Ni nampak, dia dah guna formula tu. Awak dapat 27,500. Okey, seterusnya kita pergi soalan F. Dia nak unit pengeluaran sekiranya untung kita dapat 50,000. Contoh kalau kita nak capai 50,000 keuntungan tu, berapa banyak unit yang kita perlu keluarkan, dan kos berubah pula berkurang 50 sen. Okey, pada tahun 2017. Okey, sekarang kita kena kira 2017 lah. Awak fokus kepada tahun 2017. Okey, jangan lupa pertama kita cari, dia tulis dulu formula dia, dan kos berubah akan berkurang 50 sen. Okey, sebelum ni kos berubah dia RM2 kan, ingat lagi awal-awal tu kita cari kos berubah RM2. Kemudian bila kurang 50 sen, dia jadi macam ni, RM2.50. Okey, inilah margin caruman. Jadi kos tetap sama mala, tambah 50,000 dia kata dalam soalan, kita akan dapat 34,000. Okey, kos berubah seunit. Alright, kita dah cari, kemudian F selesai. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan G, jumlah keuntungan pula. Dia tanya keuntungan jika 50,000 unit kita dapat keluarkan. Berapa banyak? Macam biasa kita guna formula unit keluaran darab margin caruman unit tolak kos tetap. Okey, dia tanya tak tahun mana, tahun bila? Tak. So, awak boleh ambil lah 2016 ataupun 2017. Boleh je. Okey, di sini dia ambil 2016 kot. 50,000 darab RM2, kos berubah, tolak kos tetap, kita akan dapat nilai untung sasaran. Okey. Apa soalan ni sangat mudah lah sebenarnya. Cikgu nak bila awak dah belajar semua berkaitan dengan cara pengiraan titik pulang modal dan sebagainya, awak kena cuba fahamkan penyelesaian bagi soalan ni. Sebab soalan ni dia merangkumi semua perkara yang telah awak belajar di atas. Okey? Cikgu harap semua jelas dan kita berhenti sampai sini saja. Seterusnya kita akan lihat titik pulang modal menggunakan kaedah graf.